Assalamualaikum, dan selamat datang ke channel kami. Terima kasih kerana sudi datang ke channel kami. Jangan lupa tekan tombol like dan lonceng, subscribe dan share. Kongsikan video kami ini kepada rakan-rakan anda. Kerjasama anda amat kami hargai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sumber berita diambil dari Malaysia Kini. Berita terkini, Mahkamah Arah Kerajaan bayar 5 juta ringgit kepada keluarga Altantuya. Berita ditulis oleh Hidir Redwan Abdul Rashid. Diterbitkan pada hari Jumaat, Disember 16, 2022 pada pukul 9.55 pagi, dikemas kini pada pukul 12.18 tengah hari. Huraian berita. Mahkamah Tinggi Shah Alam memerintahkan kerajaan dan 3 yang lain membayar 5 juta ringgit kepada keluarga mendiang warga Mongolia Altantuya Syahribu yang dibunuh pada 2006. Keputusan Hakim Mahkamah Sivil Vezir Alam Maidin Meera yang memihak kepada keluarga Altantuya pagi ini dibuat 15 tahun selepas tindakan sivil difailkan pada 2007. 3 plaintif, Syahribu Serta dan Altan Sesek Sanjaa yang merupakan bapa dan ibu mendiang, serta abang Altantuya, Mungun Syagai Bayar Jargal, memfailkan saman 100 juta ringgit. Saman itu menyasarkan 2 bekas anggota unit tindakan khas UTK, Azilah Hadri dan Sirul Azhar Umar, serta penganalisis politik Abdul Razak Baginda dan Kerajaan Malaysia. Altantuya dibunuh pada Oktober 2006 dan mayatnya diletupkan dengan bahan letupan grade tentera. Mahkamah Jenayah Berasingan mensabitkan Azilah dan Sirul Azhar atas pembunuhan itu dan menjatuhkan hukuman mati pada April 2009. Bagaimanapun, Mahkamah Jenayah membebaskan Razak daripada tuduhan bersubahat dengan pembunuhan itu tanpa dipanggil pembelaannya pada Oktober 2008. Semasa prosiding yang dijalankan dalam talian hari ini, Vezir memerintahkan 4 defendan turut membayar faedah tahunan sebanyak 5% bagi pampasan 5 juta ringgit, serta setiap defendan membayar kos RM25,000 kepada keluarga. Vezir, yang sebelum ini dinaikkan ke Mahkamah Rayuan tetapi hari ini mempengerusikan kes Mahkamah Tinggi, memutuskan bahawa keluarga Altantuya berjaya membuktikan saman sivil mereka terhadap 4 defendan berdasarkan imbangan kebarangkalian. Hakim berkata bahawa kedua-dua bekas pegawai polis itu terbukti telah membunuh dengan kejam si mati dalam perbuatan membunuh yang menyalahi undang-undang, berdasarkan keterangan beberapa saksi untuk keluarga itu. Vezir berkata keterangan Ketua Jabatan Forensik Hospital Kuala Lumpur dari Muhammad Shah Mahmud menunjukkan bahawa Altantuya ditembak dan diletupkan, dengan bahan letupan yang diikat pada badannya yang telanjang, dengan letupan kuat yang menyebabkan serpihan daging dan tulang bertaburan di pelbagai tempat di kawasan hutan di Puncak Alam. Vezir menyatakan bahawa Razak juga bertanggungjawab kerana dia adalah kaitan penglibatan Azilah dan Sirul dalam pembunuhan itu pada akhir Oktober 2006. Hakim menegaskan, 2 bekas anggota polis itu tidak mengenali mangsa jika tidak kerana Razak meminta bantuan daripada Azilah untuk menangani isu Altantuya cuba bertemu Razak di rumahnya. Razak. Vezir berkata keterangan semasa perbicaraan Mahkamah Sivil ke atas saman itu menunjukkan bahawa Altantuya dan sepupunya Namira Gerelmah datang ke Malaysia pada Oktober 2006 untuk bertemu Razak, yang disebut hakim sebagai individu yang menjalin hubungan dengan Altantuya ketika itu. Hakim berkata keterangan Namira menunjukkan Altantuya mahu mengutip bayaran daripada Razak atas kerja terjemahan yang dia lakukan untuknya di Paris. Bagaimanapun, mahkamah tidak memberikan butiran lanjut mengenai kerja terjemahan yang dilakukan oleh Altantuya untuk Razak. Vezir berkata Razak dalam pernyataan pembelaannya mengakui melibatkan bantuan Azilah bagi menangani isu Altantuya mengganggu Razak. Defendan pertama dan kedua Azilah dan Sirul tidak mengenali si mati sebelum tarikh 19 Oktober 2006, ketika 2 bekas polis itu bertemu Altantuya di luar rumah Razak dan mengiringinya pergi.
Terdapat motif yang boleh dilihat untuk defendan pertama dan kedua meletupkannya dengan bahan letupan grade tinggi. Satu-satunya kaitan antara defendan pertama dan kedua dengan si mati ialah defendan ketiga, Razak, kata Basil. Hakim itu juga berkata kerajaan yang merupakan defendan keempat bertanggungjawab secara wakil atas tindakan menyalahi Undang-Undang Azilah dan Sirul yang menggunakan sumber pasukan polis. Peguam Sangat Kau Diu mewakili keluarga manakala Azilah dan Sirul tidak diwakili. Peguam Manjit Singh Dillon bertindak bagi Razak manakala Peguam Kanan Persekutuan Zeti Zurina Kamaruddin mewakili kerajaan. Azilah kini dipenjara sementara menunggu hukuman mati di Malaysia. Sirul bagaimanapun telah melarikan diri ke Australia, sebelum Mahkamah Tertinggi Malaysia mengekalkan sabitan dan hukuman mati kedua-duanya pada 2015. Mahkamah Persekutuan telah membatalkan keputusan Mahkamah Rayuan sebelum ini yang membatalkan keputusan bersalah kedua-dua lelaki itu. Sirul telah terbang ke Australia selepas keputusan Mahkamah Rayuan dan semasa pihak pendakwaan merayu kepada Mahkamah Tertinggi. Sirul kini berada di bawah jagaan pihak berkuasa Australia, yang mempunyai dasar untuk tidak menghantar pulang sesiapa yang menghadapi hukuman mati di negara asal. Sekian itu sahaja berita dari kami pada kali ini, diharapkan berita yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat kepada pendengar. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel kami. Alhamdulillah dan terima kasih.